So guys, selamat datang ke SRTV 3-0 keputusan Negeri Sembilan menentang Sabah, 3 untuk Negeri Sembilan dan 0 untuk Sabah. 3 gol dijaringkan oleh 3 pemain yang berbeza, iaitu Motika minit ke-26, Alex 40 dan juga Eso pada minit ke-79 membuatkan kita masih kekal. Alhamdulillah, Alhamdulillah walaupun di tangga ke-10 tapi at least kita tidak turunlah hasil daripada kekalahan perlawanan ni. Okey guys, anda sekarang bersama akulah di dalam SRTV dan ini adalah merupakan ulasan ringkas untuk perlawanan ni berdasarkan highlight perlawanan saja kerana aku tidak menyaksikan perlawanan ni oleh kerana kerjalah. Basically merupakan satu perlawanan yang cukup menduka citakan. Aku cukup kecewa dengan result ni. Kecewa kerana okeylah kita lepas 3 gol tapi kita tidak berjaya menjaringkan 1 gol pun pada perlawanan ni. Dan apa yang antara benda yang sudah aku predict yang bakal terjadi pada perlawanan ni adalah perubahan formasi yang aku rasa akan dilakukan dan telah dilakukan. So, 2 yang aku katakan pada video sebelum ni itu formasi juga penempatan pemain lah. Di mana untuk perlawanan ini kita menggunakan formasi 4-3-3. Itu adalah merupakan satu formasi yang jarang sekali kita lihat lah sebelum ni. Di mana meletakkan Pelicanos selaku single player di bahagian defensif, Sifu dan Wilkins selaku kita punya penggerak attacking midfield, dan bahagian hadapan walaupun ini bukanlah satu benda yang janggal di mana menyaksikan 3 serangkai Tierney, Muyajic dan juga Firdaus Chu, tapi apa yang berbeza sini adalah meletakkan pemain di position yang berbeza di mana Firdaus Chu atau Jeffrey Chu selalunya berada di bahagian kiri, sekarang beraksi di bahagian kanan di mana kiri diisi oleh Tierney. Sewaktu aku nampak formation ni memang aku rasa okay, it's a good approach lah daripada JP. Tapi seperti mana dalam video ni juga aku sendiri ada mengatakan yang ianya adalah satu merupakan tindakan yang berbahaya juga untuk memberikan penerapan sistem yang baru kerana again player perlu menyesuaikan diri dengan cara permainan tersebut. So again aku sahut perubahan ni tapi aku sudah sedia maklum apa cabaran dia pula. So apa yang hasil aku pemerhatian aku di sepanjang perlawanan ni iaitu berdasarkan highlight di mana hadapan Negeri Sembilan ni memang aku katakan memang cukup gila lah guys. Si Motika, si Sasaki memang begitu tangkas, lincah berada di bahagian hadapan, especially Motika menggelecek pemain-pemain kita. Lepas tu mengucar-ngacirkan pemain pertahanan kita sehingga macam berteraburlah defender. Macam lebih kurang walaupun kita ada sistem untuk bertahan, sistem pertahanan kita di mana ianya terdiri daripada Ardinesh, Rawilson, Dominic Tan dan juga Inham, tapi mereka berjaya memecahkan sistem pertahanan kita dengan menggunakan kelincahan-kelincahan pemain tersebut, menarik player-player kita agar ada kekosongan yang berlaku di dalam kotak D dan baik juga di luar kotak D. Kalau kamu tengok apa yang terjadi, gol-gol yang telah dilakukan oleh Negeri Sembilan, ianya banyak berpunca daripada begitulah. Satu adalah kelicikan pemain Negeri Sembilan bahagian hadapan. Kedua adalah berjaya memecahkan benteng pertahanan Sabah FC dengan menarik pemain Sabah FC, membuatkan gol kedua tersebut terjadilah kerana gol tu tidak ada pemain yang mengawal Alex. Itu satu. Gol pertama adalah Motika, again kelincahan dia, dan gol ketiga itu macam memang sudah out of focus lah untuk pemain Sabah FC yang menyebabkan pula gol ketiga tersebut telah berlaku. So Negeri Sembilan basically cara permainan dia orang cukup agresif. Itu yang kekurangan kita pada perlawanan ni kerana tidak berjaya untuk melawanlah keagresifan yang diberikan oleh pemain Negeri Sembilan tu. Aku juga memerhatikan, actually aku ada tengok dalam separuh masa lah, sempatlah sebenarnya menengok separuh masa perlawanan ni, dan itu adalah benda yang terjadi. Dan satu lagi adalah serangan bertali arus yang dilakukan oleh mereka. Macam-macam cara serangan mereka, baik dari segi short pass, long ball, semua telah mereka lakukan, membuatkan kita punya lebih kurang pertahanan kita tidak cukup bersedia dengan apa yang cuba dirancang oleh pemain-pemain Negeri Sembilan ni. Dan satu lagi adalah aku juga boleh mengatakan
kelemahan bahagian midfield kita lah. Okay. Seringkali berjaya di skip. Lebih kurang gitu. Aku perhatikan macam Negeri Sembilan ni bijak dia orang skip kita punya defender, kita punya midfield dan melakukan hantaran jauh, membuatkan bola tersebut berjalan dengan pantas lah, lebih kurang gitu. Dan kita tidak bersedia dengan apa yang diberikan oleh pemain-pemain Negeri Sembilan ni. So dari segi again aku kembali kepada Sabah FC, aku ingin menyentuh bahagian 3 serangkai hadapan ni. Aku merasakan perletakan Jaffrey dan juga Tierney ini adalah satu kesilapan yang besar, kerana sekali lagi ini adalah merupakan satu perubahan taktikal yang cukup besar daripada JP, dan sepatutnya aku rasa lebih sesuai sekiranya Jaffrey dan juga Tierney diletakkan position asal mereka. Lebih kurang macam tu. Dan berikan tumpuan dulu penyesuaian especially di bahagian midfield kita yang menggunakan 3 serangkai Sifu, Wilkin dan juga Pelicanos ni. Di mana pada sebelum ni kita lebih biasa dengan rutin formasi yang menggunakan double pivot, iaitu Pelicanos dan juga Gary pada perlawanan ni, dan ianya tidak begitu memberikan impact yang kita inginkan lah. Sebaliknya, ianya telah melemahkan bahagian pertahanan kita, di mana sekali lagi kita telah biasa dengan 2 double pivot di bahagian hadapan defender, tapi kali ini ada 1 orang sahaja. Dan aku merasakan Pelicanos pun tidak menjalankan tanggungjawab beliau selaku defensive midfield dengan cukup bagus. Macam dia tidak berapa melakukan kerja-kerja kotor lah. Mungkin juga impact daripada kad merah yang telah beliau miliki itu membuatkan dia cuba kasih tone down sikit dia punya corak permainan di sini. Dan satu lagi benda yang ingin aku sentuh di sini adalah aku kena admit sekali lagi lah, Inham ni tidak begitu efektif berada di bahagian beliau. Ardinesh pun nampak begitu kurang meyakinkan juga perlawanan ni, dan gabungan di antara Dominic Dom dan juga Rawilson pun tidak begitu bagus lah. Aku dapat merasakan tidak ada persefahaman yang bagus di antara mereka berdua ni, di mana kalau satu orang attack mesti satu orang backup. Lebih kurang macam tu. Tidak ada double backing yang sempurna dilakukan oleh mereka. Menyentuh pula mengenai pasingan Sabah FC apa semua, itu pun memang out juga. Tidak dirancang dengan sempurna. First touch Sabah FC pun ini adalah masalahnya. Sudahlah first touch kita tidak cukup bagus. Kena lagi pressure yang cukup tinggi. Ini adalah biasa kalau kita tengok bila orang lawan Sabah FC ni memang akan berlaku pressure lah. Okay, memang dia orang akan memberi tekanan kepada pemain Sabah FC. Tapi tekanan yang diberikan oleh Negeri Sembilan pada perlawanan ini memang cukup berbeza, memang cukup high intensity, aku boleh katakan begitu. So, dikenakan lagi dengan first touch kita, kaulan bola tidak cukup bagus, masuk lagi high intensity yang cukup tidak pernah aku saksikan yang pemain kita pernah dapat ni. Memang dia kasih putus semualah connection di antara defender ke midfield ke serangan. Memang tidak wujud langsung. Ada a few time jugalah telah berjaya kita lakukan serangan, tapi again dalam masa yang memang bilang orang tidak cukup dapat bantuan atau backup daripada player-player yang lain. So inilah yang betul-betul aku perhatikan dan benda yang telah memberikan impact besar tentang kekalahan Sabah FC pada perlawanan menentang Negeri Sembilan ni. So basically 2 perlawanan dengan menggunakan apik, kita telah melepaskan 8, 9, 10, 11 gol untuk 2 perlawanan sahaja. Dan daripada berapa perlawanan? 5 perlawanan kita hanya mampu menjaringkan 2 gol. Setakat ni dengan jumlah bolos 13. Sekarang kita adalah merupakan antara pasukan yang tertinggi bolosnya di saingan Liga Super ni, dan antara pasukan juga yang mempunyai jaringan yang terendah di saingan Liga Super ni. Memang pembukaan musim yang cukup mengecewakan lah untuk Sabah FC. Bagi aku dikenakan lagi dengan prestasi MU kalah, tapi at least diorang boleh skor 1, tapi ini 1 gol pun tak dapat disempurnakan oleh mereka. So okay guys, itu adalah perkongsian full time untuk perlawanan ni. Bagaimana pula pendapat anda tentang kekalahan yang cukup mengecewakan ni? Letakkan pendapat anda di dalam komentar di bawah. Bertemu lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.